Kalau nak buang pekerja, kena buang pekerja migran dulu. Itu pun undang-undang. Nama saya Arul. Saya adalah dari PSM, Parti Sosialis Malaysia, tapi banyak melibatkan diri dalam isu-isu pekerja. Hari ini saya nak bercakap tentang isu yang dihadapi oleh kaum pekerja, iaitu isu pembuangan pekerja. Dan dianggarkan dalam 2 bulan ini sahaja, dalam lingkungan setiap bulan dekat 30,000 pekerja dibuang. Dan angka ini dijangka mencecah ke 2 juta pekerja. Satu angka yang sangat menakutkanlah. Dan tidak pernah dirasai kerana kita ada krisis. Krisis ekonomi berlaku setiap 10 tahun macam tu. Ramai pekerja juga dibuang. Tapi COVID ini, impak dia lebih tinggi lah berbanding dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Okey, untuk golongan pekerja, saya ingat satu isu adalah apa yang perlu dibuat. Okey. Dan kalau kita tengok, ada di negara kita ini, golongan pekerja ini dibela oleh 2 undang-undang lah. Ini ada bawa undang-undang sekali. Satu adalah Akta Perhubungan Perusahaan, Industrial Relation Act. Dan lagi satu adalah Akta Pekerja, Employment Act. So golongan pekerja ini dilindungi di bawah dua undang-undang inilah. Dan saya nak cakap sedikit tentang isu pemberhentian pekerja lah. Dalam undang-undang kita ni, seorang itu tidak boleh dihentikan kerja sewenang-wenangnya. Okey, walaupun zaman krisis ini. Kalau sebuah syarikat dia nak kurangkan pekerja, mungkin kerana krisis COVID ini, dia nak kurangkan pekerja daripada 100 orang ke 50 orang ataupun daripada 50 orang ke 30 orang. Dia kena ikut apa yang dipanggil Kod Industri Keharmonian. 1 bulan sebelum dia hentikan pekerja, dia kena jumpa Jabatan Tenaga Kerja, dia kena explain, I nak kurangkan pekerja. Bila dia cakap nak kurangkan pekerja, ada syarat dia. First, dia kena kurangkan masa kerja dia. Kalau dulu dia buat 2 shift, kurangkan ke 1 shift dulu. Selepas itu dia kena pastikan pekerja bukan warga negara Malaysia. Migran harus kalau nak buang pekerja, kena buang pekerja migran dulu. Itu pun undang-undang. Selepas itu dia kena guna apa yang dipanggil LIGO, last in first out. LIFO, sorry. Last in first out. That means kalau seorang pekerja itu kerja 20 tahun dan seorang pekerja kerja untuk 2 tahun, pekerja yang kerja 2 tahun itu harus dikeluarkan dulu. So pekerja yang lebih lama bekerja itu kena dikekalkan. Ini adalah perkara-perkara yang dia buat. Dia kena buatlah oleh majikan sebelum dihentikan pekerja itu. Dan jika pekerja itu dihentikan, kalau majikan tu akhirnya hentikan juga pekerja, pekerja boleh pergi kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dia kena buat satu laporan percuma sahaja, tak ada duit. Ada satu borang, kena isi borang itu. Tapi borang ini kena diisi dalam masa 60 hari dari tarikh dibuang kerja. Ini dia pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, mengatakan dia telah dibuang secara tidak sah, minta balik kerja. Itu first step dia. Lagi satu adalah dia boleh pergi ke Jabatan Tenaga Kerja. That means dia tak nak balik kerja, dia nak minta pampasan. Kita kena ingat, kalau majikan nak buang pekerja, first kena bagi notis. Notis itu biasanya 1 bulan lah. Dan biasanya kalau pekerja itu bekerja untuk tempoh yang lama, dia kena bagi notis 60 hari, 2 bulan. So kalau dia tak hentikan you, zaman sekarang ini ada majikan dia hentikan pekerja guna SMS, WhatsApp. Terus hentikan dia cakap, esok tak payah masuk kerja lah. Minta maaf, kami tak ada lagi kerja. Ini salah. So dia tak bagi notis, so boleh claim. Okey? Dan so kalau pekerja yang dibuang kerja itu, dia boleh pergi ke JTK, Jabatan Tenaga Kerja, ataupun Jabatan Perhubungan Perusahaan. Selalunya pergi Jabatan Perhubungan Perusahaan kalau nak balik kerja, dia nak balik semula ke kerja itu. Atau JTK, dia nak pampasan sahaja. Mungkin dia tak nak kerja sana, dia dengan bos dia dah tak boleh geng balik.
Dua-dua jabatan ini setiap kali kita buat kita file itu kes, pertama pekerja kena ingat ia percuma lah. So jangan ingat wah macam mana nak saman bos, tak ada duit, tak ada, percuma. Tapi lepas dia sudah hantar surat itu, dia akan dipanggil oleh Jabatan Tenaga Kerja atau Jabatan Perhubungan Perusahaan akan panggil majikan dengan pekerja. Dia akan duduk semeja. Dia akan cuba selesaikan. Contohnya kalau kes itu di Kota Baru, mesyuarat akan berlaku di Kota Baru. Kalau kes itu berlaku di Shah Alam, mesyuarat akan berlaku di Shah Alam. Okey, dalam 3 minggu. Selepas 3 minggu ini, kalau dalam rundingan dengan majikan pekerja itu tidak dapat penyelesaian, maka kes itu akan dirujuk ke mahkamah. Pada ketika di mahkamah itu, mungkinlah pekerja itu boleh dapatkan peguam. Okey? Dan so itu tahap lain lah bila pergi ke mahkamah. Sebenarnya ada kalau pekerja lagi satu, bila dia nak pergi ke mahkamah ini, dia rasa macam mana nak cari duit nak bayar peguam kan? Mahal. So ada cara dia lah. Satu adalah dia boleh pergi kepada biro guaman, pusat guaman, legal aid center lah, pusat guaman, minta mereka bagi dia satu lawyer. Okey, dia kena buat sedikit bayaran. Bayaran dia tak banyak lah, mungkin dekat RM20 ke apa dia kena buat bayaran. Daftar diri dia, tapi ini hanya untuk golongan yang miskin lah. Kebanyakan pekerja ini dia memanglah tak ada duit. So dia pergi, dia akan dapat approve. Dia akan tanyalah, ada satu borang. Dia akan tanya, you ada harta berapa? Ada kereta, ada gaji, ada berapa, you know. Kalau you ada bungalow 500,000 punya bungalow macam itu, memang tak boleh lah. Kalau you ada rumah pun masih you boleh dapatkan skim ini. So satu tempat adalah biro pusat guaman, legal aid center. Satu lagi adalah MTUC, Malaysian Trade Union Congress, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. MTUC pun dia boleh mewakili you walaupun you tak ada dalam mana-mana kesatuan sekerja union. Okey, you boleh diwakili oleh MTUC. MTUC pun dia ada bayaran dia. Okey, tapi bayaran dia taklah sebesar kalau you ambil peguam di luar. Okey, and you juga boleh jumpa grup macam PSM. PSM pun ada biro pekerja di mana kita akan boleh juga mewakili pekerja lah. Kita selalu mewakili melalui MTUC atau melalui union yang rapat dengan PSM. Kita pun ada IRO dan sebagainya. So ini adalah 3 tempat yang pekerja boleh pergi, di mana mereka boleh membantu pekerja. Okay. Ini one segment ni. Okey, lagi satu adalah untuk pihak masa COVID ini, ada 2 skim diperkenalkan oleh kerajaan lah. Satu dipanggil, satu lagi adalah bila pekerja itu dibuang kerja, satu yang dia boleh buat adalah dia kena apply untuk SIP, Scheme Insurance Pekerja. Ini semua pekerja boleh apply. Bila dibuang kerja, pergi ke Scheme Insurance Pekerja. Mana nak pergi? Ini online. Dibawa Perkeso, apply online, you know. Kalau tak tahu buat online, pergi ke pejabat Perkeso yang dekat, pergi ke pejabat SOKSO, jumpa mereka, beritahu tentang SIP ini, Scheme Insurance Pekerja. Dulu punya undang-undang dia cakap you kena 1 tahun you kena bayar duit SOKSO baru anda layak untuk dapat Scheme Insurance Pekerja. Tetapi zaman COVID ini, undang-undang ini sudah pun regulasi ini sudah pun dilonggarkan. Tak perlu tunggu. Kalau seorang pekerja itu dibuang, dia terus boleh apply untuk Scheme Insurance Pekerja. Ini untuk pekerja. Tapi majikan dia ada 2 skim lah. Satu dipanggil skim mengekalkan pekerja. Dia dipanggil ERP. Okey. Lagi satu adalah program subsidi upah. So dia ada 2 program lah. Satu skim mengekalkan pekerja, satu adalah skim subsidi. Apa beza dia ni 2 skim ni? Contohnya, kalau saudara ke saudari dibuang majikan itu, kalau tak ada langsung tak ada kerja. Contohnya industri pelancongan,
atau tourist guide, langsung tak ada kerja. So dalam kes langsung tak ada kerja ni, majikan ni boleh apply untuk satu skim di mana dia akan dapat RM600. Ini untuk pekerja yang di bawah gaji RM4,000 lah. Majoriti pekerja Malaysia di bawah gaji RM4,000 hanya yang golongan yang sangat kaya yang lebih RM4,000. Mereka yang di bawah RM4,000 itu, kalau langsung tak ada kerja, zero kerja itu, dia boleh apply untuk skim ini. Majikan akan dibagi RM600. RM600 itu dia boleh bagi pekerja. Lagi satu skim adalah, contohnya dia ini syarikat buat kereta atau syarikat repair kereta, mekanik. Masa COVID ini, dia tak boleh beroperasi 100%. Pelanggan dia dah kurang, bisnes dia dah down. Dalam syarikat macam ini, kerajaan membagi skim subsidi. Dan ini contohnya, gaji mekanik ini RM3,000. Kerajaan akan bagi subsidi RM1,200. Bila dia bagi RM1,200 itu, soalan dia kena bayar gaji, pekerja ni gaji RM3,000. Dapat subsidi RM1,200 dari kerajaan, skim subsidi ini. So, majikan kena bayar pekerja ni berapa? Itu persoalan dia. Ramai majikan, dia bayar pekerja dia RM1,200. Itu salah. Subsidi ini bermaksud, majikan sekarang tak payah bayar, dia kena bayar pekerja itu RM3,000, dia ambil subsidi RM1,200. So baki duit baki dari 1,200 itu, macam contohnya majikan kena top up lah 1,200, kerajaan bagi, lebih itu kena top up. So ini adalah dua skim. Tapi ramai pekerja, dia akan tanya kita satu soalan. Dia akan tanya, macam mana saya tahu majikan saya apply ini skim atau tidak? Selalu majikan akan cakap, saya sudah apply kerajaan belum dapat duit. So cara senang dia sekarang ini ada online. Pergi Perkeso, you boleh type nama syarikat itu, and dia akan tunjukkan dalam online itu sama ada syarikat itu ada memohon atau tidak. So kita dia tak boleh tipu lah. Saya ada kes hari itu, pekerja itu bulan April dia langsung tak ada kerja. So dia dapat RM600. Okey lah. Bulan Mei dia kerja 15 hari. So that means operasi kerja sudah mula. Majikan dia bayar dia RM300. Dia cakap baki 300 untuk bantu majikan. So ini salah. Kalau dia dah mula bekerja, dia tak boleh masuk dalam skim 600, dia kena masuk dalam skim subsidi. Macam mana pekerja nak cek? Ada pergi Perkeso punya website, cek syarikat itu ada ambil duit atau tidak. Kalau dia ambil duit, dia tak bayar you, contohnya gaji you RM3,000, dia hanya bayar you RM1,200, boleh buat aduan di Jabatan Tenaga Kerja atau di Perkeso. Dua jabatan ni boleh buat report. Okey, so ini adalah beberapa perkara yang pekerja boleh buat lah. Andai kata majikan boleh apply. Dan zaman sekarang ini, satu lagi masalah yang sangat kerap kita dengar adalah majikan akan bagi satu surat pada pekerja, suruh dia sign. Seolah-olah pekerja dengan sukarela. Dia cakap saya dengan sukarela meminta gaji saya dikurangkan 50%. Sebenarnya akta pekerja tidak membenarkan itu. Tapi jika pekerja sukarela sign, so nasihat saya kepada pekerja, jangan sign. Tapi kalau ada pekerja cakap, Encik Arul, semua sign dah, kalau saya tak sign, saya kena buang. Kalau pekerja itu sign, tapi lepas itu dia sign tanda tangan kerana dia takut gusar dan sebagainya, dia boleh buat satu lagi aduan polis mengatakan dia sign atas tekanan, under pressure. Selepas itu dia boleh menuntut untuk gaji asal dia diperkenalkan. So saya ingat ini adalah beberapa perkara yang golongan pekerja boleh buat. Okey. Dan lagi satu grup yang saya rasa sangat bermasalah lah, macam golongan macam Grab driver. Grup-grup ini dia kerja dalam sektor informal ni. Okey. Saya ingat makin zaman sekarang ini, ramai daripada pekerja kita adalah golongan informal ini. So golongan informal ini pun sepatutnya, soalan ini pernah beberapa kali ditanya kepada Menteri Sumber Manusia. Dia mengatakan
Dia juga boleh mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja kalau dibuang kerja lah. Tapi nasihat saya adalah golongan pekerja nak lawan bos-bos besar ni kena bersatu. Cara bersatu adalah form union, form kesatuan sekerja. Tapi orang tanya macam mana ini Grab, semua dia kerja sana sini kan. Hanya perlu 7 pekerja untuk tubuh union. Okey, 7 pekerja, boleh jumpa saya pun boleh, kita boleh bantu form satu union, bawa semua pekerja lain masuk dalam union you, then you jadi kuat. Okey, and then you boleh menuntut lebih. Di Malaysia ini, golongan yang sekarang dalam union ini kurang 5%. Dulu 6%, sekarang 5%. That means dari 100 pekerja, 95 pekerja tidak ada dalam kesatuan sekerja. Itu sebab mereka senang dibuli oleh majikan. Itu bukan itu saja. Pekerja kita ini dia selalu dia gaduh. Dia bukan gaduh dengan majikan, dia gaduh dengan pekerja Indonesia, dengan Bangladesh, dengan Nepal. You know? Dia punya selalu dia ingat ini musuh dia. Pekerja Bangla ambil kerja saya, pekerja Nepal. Sekarang pula Rohingya. Dengar perkataan Rohingya marah semua. No? Tapi pekerja ni lupa. Contohnya kalau orang Jepun nak datang Malaysia tubuh syarikat, kita benarkan. Orang Jepun ni orang luar. Kalau orang kaya nak datang Malaysia, kita benarkan. Kalau orang miskin datang, kita marah. So saya ingat ini adalah satu perkara yang kalau semua golongan miskin ni, orang Nepal, orang Malaysia, dia bersatu, syarikat-syarikat besar ini boleh kita boleh minta lebih kebajikan untuk golongan semua pekerja lah. So untuk golongan grup-grup yang kerja di sektor informal ini, macam jual nasi lemak dan sebagainya ini, saya ingat kita perlu form kesatuan sekerja, dan jika dibuang oleh majikan boleh juga membuat aduan. Kita di PSM kita ada satu hotline. Okey, hotline dia kita ada hotline di setiap negeri, kita ada nombor telefon dia. Di pusat boleh telefon 010-240-2159. 010-240-2159. Biro ini akan cuba membantu golongan pekerja. Hidup pekerja, hidup perjuangan. Saya ingat kaum pekerja ini, kita ada satu dunia milik kita. So kita ini kalau dibuang kerja, kita kena bersatu dan lawan. Terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe dan like Hantam TV. Okey.